Satu cadangan yang baik yang insya-Allah dalam langkah-langkah kecil yang KPKT akan ambil dalam meningkatkan pendemokrasian di peringkat PBT, memandangkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional tidak akan melaksanakan local government election, yang saya juga lihat satu perkara yang drastik memandangkan masyarakat dan PBT kita tidak bersedia untuk melaksanakan local government election, maka KPKT akan mengambil langkah-langkah kecil untuk meminda Akta 171 agar membolehkan PBT melaksanakan perkara-perkara pindaan ini ataupun polisi-polisi yang diangkat oleh KPKT dan harus di-endorse oleh pihak berkuasa negeri di masyarakat, di mesyuarat Majlis Negara Kerajaan Tempatan yang mana dihadiri oleh Menteri-Menteri Besar dan CM. Jadi kalau di dalam mesyuarat ini, MAKT yang dihadiri oleh Menteri Besar, mereka akan meluluskan cadangan-cadangan sedemikian dan mereka harus gazette ataupun endorse ataupun adopt, dan maka mereka wajib untuk melaksanakan. Namun demikian, ada juga most of the time mereka tidak dapat melaksanakannya atau mereka tidak ada political will untuk melaksanakannya. Jadi ini menyulitkan Kerajaan Tempatan dan KPKT untuk melaksanakan pindah-pindahan yang kita nak buat. Contohnya, ada dua perkara yang besar yang saya nak bawa di sini. Perkara melantik ahli majlis. Ya. Saya melihat, saya pergi ke luar negara, negara-negara South Africa yang third world country, Rwanda, Uganda. Ya. Mereka telah melaksanakan local government election 20 tahun yang lalu. Tapi I'm not saying that kita have to follow their model. But what I'm trying to say is that, dengan izin Datuk Speaker, when there is a local government election, the councillors standards yang saya lihat adalah standard taraf seorang menteri yang boleh berhujah dalam forum-forum international. Tapi kalau saya bandingkan dengan pelantikan ahli majlis yang ada sekali oleh parti-parti politik dalam negara kita, saya ingat tak 10% daripada 3,000 ahli majlis itu mempunyai kualiti yang sedemikian. Jadi dari segi lantikan juga itu, KPKT meletakkan syarat-syarat bagaimana mesti penduduk setempat, mesti ada qualification dan sebagainya. Ini pun tidak mampu untuk mereka melaksanakannya, untuk menaikkan taraf, memperhebatkan, memberdayakan kerajaan tempatan. Perkara kedua yang menjadi isu juga adalah cukai taksiran, yang mana kerajaan tempatan tidak dapat menaikkan cukai taksiran kerana tertakluk kepada keputusan kerajaan negeri. Jadi bila tidak ada duit, kerajaan negeri tidak akan menampung dan mereka akan berharap kerajaan persekutuan. Dan kadang-kadang ada kerajaan negeri yang meminjamkan duit kepada kerajaan tempatan dan harus bayar dengan interest lagi. Kita lihat contohnya. Di Ipoh, Majlis Bandaraya Ipoh, kali terakhir menaikkan cukai adalah 38 tahun dahulu, 1982. Okay? Terengganu, 35 tahun dahulu. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, 35 tahun yang lalu. Kalau saya lihat rata-rata seluruh negara, PBT ini tidak menaikkan cukai mereka hampir 20 tahun ke bawah. Jadi bagaimana PBT hendak berdikari untuk melaksanakan kerja-kerja mereka? Cuba sikit lagi, contohnya saya nak beri contoh. Majlis Bandaraya Shah Alam, ketika mereka membuat penilaian kepada harta dalam kawasan mereka, pegangan dalam kawasan mereka, pada tahun 2006, dalam 2006. Dengan 263,000 pegangan, mereka mampu menaikkan pendapatan mereka sebanyak 34 juta. Begitu juga Majlis Pembenaran Kulai, 2008 kali terakhir mereka naikkan cukainya, mereka dapat meningkatkan pendapatan 87 juta. Majlis Daerah Kuala Pilah pada tahun 1985 kali terakhir menaikkan cukai, mampu untuk meningkatkan pendapatan sebanyak 3 juta. Just imagine dengan izin, kalau mereka dapat melaksanakan ini dalam 5 tahun sekali seperti apa yang tertera dalam akta, maka PBT ini akan lebih mampu untuk membuat pembangunan dalam kawasan masing-masing dan membuat keputusan dalam kawasan masing-masing. Terima kasih.